Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan membincangkan teknik menjawab matematik SPM kertas 2 bahagian A. Dalam video ini kita akan membincangkan soalan SPM 2021 set 1. Kita lihat soalan kita yang pertama. Diberi bahawa perimeter sebuah segi empat sama ialah 4x tambah 4. Ungkapkan luas segi empat sama itu dalam sebutan x. Dalam soalan ini diberi sebuah segi empat sama dan perimeternya 4x tambah 4. Kalau kita boleh lakarkan segi empat sama itu, kita akan buat macam ni. Di mana segi empat sama, panjang setiap sisi adalah sama panjang dan hasil tambahnya adalah 4x tambah 4. Jadi di sini kita boleh dapatkan panjang bagi setiap sisi. Iaitu kita ambil 4x tambah 4, kita bahagi dengan 4. Dan kita akan dapat x tambah 2. Jadi panjang setiap sisi di sini adalah x tambah 2. Kemudian kita boleh ungkapkan luas segi empat sama ini dalam sebutan x. Luas segi empat sama adalah panjang darab lebar. Jadi kita akan ambil x tambah 2 dan didarabkan dengan x tambah 2 juga. Ataupun kita boleh tulis sebagai x tambah 2 kuasa 2. Seterusnya kita akan kembangkan, kita darab x dengan x. Kita akan dapat x kuasa 2. X darab dengan 2, x darab dengan 2 kita dapat 2x. Kemudian 2 darab x, kita dapat 2x lagi, itu positif 2x. Kemudian 2 didarabkan dengan 2, kita dapat positif 4. Kemudian kita akan permudahkan sebutan ini. Di sini iaitu 2x tambah 2x, kita akan dapat 4x, kita akan tulis x kuasa 2 tambah 4x. Kemudian ditambah dengan 4. Jadi ini adalah ungkapan untuk luas segi empat sama itu dalam sebutan x. Ini jawapan kita. Dari segi pemberian markah, pertama sekali kita dapatkan panjang dan lebarnya, kita dapat 1 markah. Kemudian kita ungkapkan luas segi empat sama itu dalam sebutan x, kita dapat 1 lagi markah. Maka keseluruhan kita akan dapat 2 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 2. Pelajar 1 menunjukkan 5 kepingkat disusun mengikut suatu jujukan. Sini kita ada 1/3, kad yang pertama, kemudian kad kedua J, kad yang ketiga 5/3, kad keempat K dan kad kelima 3. Soalan A, nyatakan nilai J dan nilai K. Untuk mendapatkan nilai J, kita kena dapatkan berapakah selang nombor di antara satu kad ke kad yang seterusnya. Jadi di sini kita boleh ambil kad yang pertama dan kad yang ketiga. Caranya kita ambil 5/3, kita tolak dengan 1/3. Dan kita akan dapat 4/3. Ini bermaksud kad pertama pergi ke kad yang ketiga, bezanya adalah 4/3 ataupun bezanya adalah 4 di sini. Kita ambil penyebutnya sebab pengangkanya 3 adalah sama. Jadi daripada kad pertama ke kad yang ketiga adalah beza 4. Ini bermaksud kalau kad yang pertama ke kad yang kedua bezanya adalah 2, iaitu 4 tu kita bahagi dengan 2. Jadi beza di antara kad sebelum dan seterusnya adalah 2/3. Jadi untuk mendapatkan kad J, kita akan ambil kad yang sebelumnya 1/3, kita tambahkan dengan 2/3. Jadi kita akan dapat 3/3 ataupun kita boleh tulis sebagai 1. Jadi nilai J di sini adalah 1. Seterusnya, nilai K. Nilai K kita akan ambil kad yang sebelum K iaitu 5/3 ditambah dengan 2/3. Dan kita akan dapat 7/3. Jadi nilai K adalah 7/3. Soalan B. Seterusnya, nyatakan pola bagi jujukan itu. Untuk mendapatkan pola bagi jujukan kad ini, pertama sekali kita kena tentukan pembeli ubah manipulasi dan juga pembeli ubah yang dimalarkan ataupun pemalar. Kalau kita lihat di sini penyebut dan pengangkanya, kita lihat pengangkanya adalah sentiasa 3 di sini. 1/3, kemudian J ini 3/3 tadi, masih 3.
kemudian 5 per 3, kemudian K ini adalah 7 per 3, kemudian 3 ni sebenarnya adalah 9 per 3. Jadi, pengangkanya adalah malar, iaitu 3. Jadi, di sini kita akan kekalkan pemalarnya. Itu soalan B, iaitu per dengan 3. Kemudian, yang berlaku perubahan adalah pada bahagian penyebutnya. Bermula dengan 1, kemudian 3, 5, 7 dan 9. Dan kalau kita lihat nombor-nombor ini adalah nombor-nombor ganjil. Jadi bagaimanakah untuk mendapatkan nombor ganjil? Kalau kita lihat di sini 1 ke 3 berlaku pertambahan 2, 3 ke 5 berlaku pertambahan 2, 5 ke 7 juga 2 dan 7 ke 9 juga adalah 2. Jadi di sini 2 itu adalah nilai yang tetap ataupun nilai malar. Jadi kita boleh tulis sebagai 2. Kemudian berlaku perubahannya, kita akan tulis sebagai 2n tolak 1. Kerana 2n ini adalah nombor genap. Apabila kita tolak dengan 1, kita akan dapat nombor ganjil. Jadi bagi penyebut, kita akan tulis sebagai 2n tolak 1. Di mana nilai n itu kita boleh gantikan dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Baiklah, di sini kita boleh uji jawapan kita. Contohnya, kita ambil nilai n sama dengan 1, kita masukkan dalam 2n tolak 1. Jadi 2 didarabkan dengan 1, tolak 1, kita akan dapat 1. Kalau n adalah 2, iaitu 2 darab 2 tolak 1, 2 darab 2, 4, tolak 1, kita dapat 3. Kemudian n sama dengan 3, 3 darab 2, 6, tolak 1, kita dapat 5. Jadi di sini sama dengan susunan kad nombor tadi, iaitu 1, 3, 5 dan seterusnya. Jadi inilah jawapan kita untuk soalan bahagian B. Dan dari segi pemberian markah, untuk soalan 2A, nilai J 1 markah, nilai K 1 markah. Kemudian untuk soalan 2B, kita menyatakan pola jujukan, kita akan dapat 1 lagi markah. Jadi markah keseluruhan di sini adalah sebanyak 3 markah. Alas, selanjutnya terlihat soalan nombor 3. Raja 2 menunjukkan kata rentas sebuah tangga. Diberi bahawa kecerunan tangga ialah 0.25. Soalan A, hitung sudut di antara tangga dan lantai. Baiklah, di sini adalah tangga dan sini adalah lantai. Jadi kita kena dapatkan sudut ini. Diberi kecerunan di sini adalah 0.25. Jadi kita tahu bahawa kecerunan adalah tegak per ufuk. Tegak diberi di sini 1.5. Kemudian kita kena dapatkan panjang lantai ini. Itu kita akan ambil 0.25 bersamaan dengan 1.5 per dengan lantai. Kita letakkan sebagai X. Kemudian kita tekan kalkulator. Kita akan dapat nilai X di sini adalah 6. Jadi panjang lantai di sini adalah 6 meter. Dan untuk mendapatkan sudut, kita akan guna tan, iaitu tan theta sama dengan tegak 1/5 per dengan ufuknya, iaitu lantai 6. Kemudian kita akan tekan kalkulator. Kita akan tekan shift, kita tekan tan 1.5 per dengan 6. Kemudian kita tekan sama dengan, kita akan dapat 14.04. Kita bundarkan menjadi 14.04 darjah. Baiklah, seterusnya soalan B. Hitung panjang dalam meter pemegang tangan itu. Kita lihat pemegang tangan itu di sini. Dia adalah sama panjang dengan bahagian bawah anak tangga ini. Dan kita boleh menggunakan segitiga bersudut tegak ini. Untuk mendapatkan panjang pemegang tangan, kita akan guna teorem Pythagoras. Iaitu kita ambil 1.5 kuasa 2 dan kita tambah dengan panjang lantai 6 kuasa 2. Kemudian kita punca 2 kan. Jadi kita terus tekan kalkulator. Pertama sekali kita tekan punca kuasa 2. Kita ambil 1.5 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Kemudian kita tekan sama dengan. Kemudian kita akan dapat nilainya adalah 6.18.
Seterusnya dari segi pemberian markah. Itu soalan A. Kita mendapatkan panjang lantai, terdapat 1 markah. Kemudian kita dapatkan sudut di antaranya, kita dapat 1 lagi markah. Untuk soalan B, kita menggunakan teorem Pythagoras, terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan yang keempat. Raja 3 menunjukkan harga bagi 2 set sofa dalam 2 asas nombor yang berbeza. Tentukan sofa yang lebih murah. Di sini kita ada sofa M dan juga sofa N. Di mana sofa M dinyatakan harganya adalah 547 asas 9 dan sofa N 2441 asas 6. Jadi untuk membandingkan harga kedua-dua sofa ini, kita kena nyatakan dalam asas yang sama. Jadi untuk itu, untuk memudahkan kerja kita, kita kena nyatakan asas 9 dan asas 6 ini di dalam asas 10. Mana kita lihat untuk sofa M. 5, 4, 7 asas 9 kita akan tukar kepada asas 10. Cara untuk nak tukar kepada asas 10, kita akan ambil digitnya tu 5, darabkan dengan asasnya tu 9, kemudian kita akan kuasakan dengan nilai tempat. 5 ini tempatnya adalah tempat ratus. Jadi dia ada 2 kosong. Jadi dia kuasa 2 di sini. Kemudian kita tambah dengan 4, darab dengan asasnya tu 9, kuasa 1, tambah lagi dengan 7, darab asasnya 9, kuasa 0. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator. Kita akan dapat 448. Jadi harga sofa M ini dalam asas 10 adalah RM448. Kemudian kita lihat pula untuk sofa N. 2441 asas 6. Kita tukar kepada asas 10, 2 darab dengan asasnya 6. Kemudian kuasanya adalah, kita lihat pada nilai tempat. Dia adalah tempat ribu, jadi kuasanya adalah 3. Tambah dengan 4 darab asas 6, kuasa 2, tambah 4 darab 6, kuasa 1, tambah lagi dengan 1 darab 6, kuasa 0 ataupun sifar. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat nilainya adalah RM601 dalam asas 10. Kemudian di sini kita boleh membandingkan sofa mana yang lebih murah. Dan kita dapati bahawa sofa yang lebih murah adalah sofa M. Kerana harganya adalah RM448 berbanding dengan sofa N RM601. Kemudian kita lihat pula dari segi pemberian markah. Kita menukarkan asas 9 dan asas 6 ni kepada asas yang sama untuk buat perbandingan. Masing-masing kita akan dapat 1 markah. Dan pilihan kita untuk jawapan terakhir, M, terdapat 1 lagi markah. Dan berkeseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 3 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 5. Puan Zakiah, seorang pereka tudung, mendapati bahawa bilangan tudung yang dijual, N, berubah secara langsung dengan bajet periklanan D dan secara songsang dengan harga sehelai tudung P. Apabila RM5,000 diperuntukkan untuk iklan dan harga sehelai tudung ialah RM80, didapati bahawa 480 helai tudung telah terjual. Soalan A, ungkapkan N dalam sebutan D dan P. Untuk soalan ini, kita akan menulis hubungan ubahan di antara pembeli ubah yang diberi, iaitu N, D dan juga P. Di sini kita baca semula, dapati bahawa bilangan tudung yang dijual, iaitu N ini, N, berubah secara langsung. Kata kunci di sini secara langsung dengan bajet periklanan D. Jadi berubah secara langsung dengan D. Kemudian dalam masa yang sama juga, dia berubah secara songsang dengan harga sehelai tudung P. Jadi kita akan tulis per P. Di atas ini adalah langsung, di bawah adalah songsang. Jadi ubahannya adalah N berubah secara langsung dengan D dan songsang dengan P. Kemudian kita akan ubah ke dalam bentuk persamaan.
N sama dengan KD per P. Kemudian kita gantikan nilai-nilai yang telah pun diberi di sini, iaitu nilai N adalah 480 sama dengan K dikekalkan. Kemudian D di sini adalah 5000. Kemudian kita per dengan P di sini, itu harga tudung adalah 80. Kemudian kita akan dapatkan nilai K. Seterusnya kita akan tekan calculator. Kita akan masukkan 480. Kita tekan alpha calculate untuk sama dengan. Kemudian kita tekan pecahan. Kemudian untuk K kita gantikan dengan X dan terdarabkan dengan 5000. Kemudian per dengan 80. Kemudian kita tekan shift, kita tekan calculate, kita tekan sama dengan. Dan kita akan dapat nilai K di sini adalah 7.68. Kemudian kita akan gantikan K sama dengan 7.68 itu di dalam persamaan kita, iaitu N sama dengan 7.68D per dengan P. Ini jawapan kita untuk soalan A. Seterusnya untuk soalan B. Cari bilangan tudung yang mungkin terjual jika bajet periklanan ialah RM75,000 dan harga selai tudung tidak berubah. Baiklah, kita akan menggunakan persamaan yang telah terdapat pada bahagian A tadi, iaitu N sama dengan 7.68D per P. Kali ini kita akan tukar nilai-nilai yang telah pun diberi, iaitu N sama dengan K masih sama, itu pemalar 7.68. Kemudian nilai D nya berubah kepada 75,000. Kemudian harga selai tudung masih tetap, iaitu 80. Kemudian kita terus tekan calculator. Kita akan dapat nilai N sama dengan 7,200. Baiklah, dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita mendapatkan nilai pemalar, iaitu nilai K terdapat 1 markah. Kemudian kita gantikan di dalam persamaan kita terdapat 1 lagi markah. Untuk soalan 5B, kita gantikan nilai D bersamaan dengan RM75,000 di dalam persamaan yang betul terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan yang kita akan dapat di sini adalah 4 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan yang ke-6. Soalan A, pada tahun 2020, Kamil menerima gaji tahunan sebanyak RM56,000. Dia menderma 200 kepada Perpustakaan Negeri pada tahun itu. Jadual 1 menunjukkan pelepasan cukai yang ingin dituntut oleh Kamil. Hitung pendapatan bercukai Kamil pada tahun 2020. Iaitu di sini kita kena dapatkan pendapatan bercukai. Untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita kena ambil pendapatan tahunan ditolakkan dengan pengecualian cukai, kemudian tolak lagi dengan pelepasan cukai. Jadi gaji tahunan Kamil adalah RM56,000. Ditolak dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai di sini adalah derma yang diberi, iaitu RM200. Ditolak dengan 200. Seterusnya kita tolak pula dengan pelepasan cukai yang hendak dituntut oleh Kamil yang ada dalam jadual 1. Iaitu yang pertama individu RM9,000, ditolak RM9,000. Kemudian ditolak lagi dengan insurans hayat, iaitu RM1,800. Kemudian seterusnya tolak lagi dengan insurans perubatan. Kalau kita lihat di sini, untuk insurans perubatan, had yang boleh ditolak adalah RM3,000 sahaja. Di sini kami belanja RM3,120. Jadi di sini kita kena tolak RM3,000. Kita tak boleh tolak RM3,120 kerana dia telah melebihi had yang ditetapkan. Dan kita tekan calculator, kita akan dapat sebanyak RM42,000. Ini adalah pendapatan bercukai Kamil bagi tahun 2020. Seterusnya terlihat soalan bahagian B. Akta membeli sebuah polisi insurans perubatan dengan fasal penyertaan peratusan co-insurans 90/10 dan peruntukan deductible sebanyak RM2,000. Dia telah menjalani satu pembedahan di hospital dan kos rawatannya berjumlah RM27,000. Hitung jumlah kos yang perlu ditanggung oleh akta. Baiklah, di sini kita ada co-insurans 90/10 dan deductible sebanyak RM2,000. Deductible ini adalah merupakan bayaran yang perlu ditanggung
terlebih dahulu oleh pemegang polisi sebelum dia menuntut insurans. Jadi bermaksud kita ambil kosnya adalah RM27,000, kita tolak dulu dengan deductible RM2,000 dan kita akan dapat kat sini RM25,000. Kemudian daripada RM25,000 inilah kita akan kira co-insurans. 90-10 ini bermaksud 90 ditanggung oleh syarikat dan 10 ditanggung oleh Kamil. Jadi soalan bertanyakan tentang kos yang perlu ditanggung oleh Attar. Jadi kita akan ambil 10% daripada RM25,000 itu, iaitu RM25,000 darabkan dengan 10% yang ditanggung sendiri oleh Attar. Kita akan dapat RM2,500. Kemudian jumlah keseluruhan kos yang perlu ditanggung oleh Attar, kita akan ambil nilai deductible tambah dengan 10% tadi, iaitu RM2,500 tambah dengan RM2,000. Dan kita akan dapat RM4,500. Kemudian dari segi pemberian markah untuk soalan bahagian A, kita ambil pendapatan tahunan tolak pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai, terdapat 1 markah dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan B, kita ambil 10% co-insurans 1 markah, kemudian jawapan akhir, kemudian kita tambah dengan deductible 1 lagi markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan maka keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan nombor 7. Raja 4 menunjukkan kedudukan rumah Liza, rumah Nina dan taman rekreasi yang dilukis pada satu satah kates. Soalan A. Nyatakan persamaan garis lurus yang menghubungkan rumah Liza dan rumah Nina. Kita lihat di sini, ini rumah Nina dan ini adalah rumah Liza. Rumah Nina dan rumah Liza merupakan satu garis mengufuk. Jadi dia tak ada kecerunan. Jadi untuk mendapatkan persamaan garis lurus ini, kita kena dapatkan pintasan pada paksi Y ini. Kita lihat di sini, untuk mendapatkan pintasan paksi Y, kita lihat pada rumah Nina diberi koordinatnya adalah 2, 3, iaitu ini nilai X dan ini adalah nilai Y. Maka pintasan Y-nya adalah 3. Jadi untuk soalan A, kita nyatakan persamaannya adalah Y sama dengan 3. Selanjutnya soalan B. Liza berbasikal dari rumahnya ke taman rekreasi yang berjarak 13 km. Ini rumah Liza, ini taman rekreasi, jaraknya 13 di sini. Soalan 1 Roman, cari nilai H. Nilai H di sini adalah nilai X dan diberi nilai Y di sini adalah 3. Jadi kita kena dapatkan nilai X itu dan diberi di sini adalah 13. Akan gunakan teorem Pythagoras saja. Disebabkan ini adalah segitiga 90 darjah. Di sini kita ada jaraknya 13, kemudian kita boleh dapatkan jarak di antara taman rekreasi dengan rumah Nina. Iaitu kita akan ambil nilai Y di sini 8 tolak dengan 3, maksudnya jadi 5 di sini. Jadi kita boleh dapatkan jarak di antara rumah Liza dan juga rumah Nina. Iaitu kita akan ambil 13 kuasa 2, kita tolak saja dengan 5 kuasa 2, kemudian kita punca 2 kan. Terus tekan kalkulator, kita akan dapat 12. Itu bermaksud jarak di antara rumah Liza dan rumah Nina adalah 12 unit. Kemudian untuk mendapatkan nilai H, kita lihat di sini, di antara rumah Nina ke paksi Y di sini adalah jaraknya, kita ambil nilai X di sini 2. Jadi bermaksud di sini kita akan ada lagi lebihan sebanyak 10 unit. Jadi nilai H di sini kita boleh tulis sebagai negatif 10. Jadi H sama dengan negatif 10. Selanjutnya untuk soalan B 2 Roman. Jalan yang menghubungkan rumah Liza dengan taman rekreasi adalah selari dengan jalan yang menghubungkan rumah Nina dan sekolah. Cari persamaan garis lurus yang mewakili jalan dari rumah Nina ke sekolah. Dan kalau kita lihat di sini, tidak ada koordinat sekolah. Kemudian dinyatakan bahawa jalan rumah Liza ke taman rekreasi ini adalah selari dengan rumah Nina ke sekolah. Jadi kita boleh andaikan sekolah berada di sini.
dia selari. Ini mungkin sekolah. Jadi kita kena dapatkan persamaan garis lurus ini yang selari. Dan salah satu kata kunci di sini adalah garis selari. Garis selari mempunyai nilai kecerunan yang sama. Jadi kita boleh dapatkan kecerunan jalan rumah Nina ke sekolah itu sama dengan rumah Liza ke taman rekreasi. Jadi kita akan gunakan koordinat rumah Liza dan juga taman rekreasi untuk soalan ini. Itu kita akan gunakan rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Untuk titik yang kedua, selalu kita nyatakan bahawa titik kedua adalah mesti lebih tinggi daripada titik yang pertama. Jadi taman rekreasi ini adalah titik yang kedua dan rumah Liza adalah titik yang pertama. Jadi kita akan ambil Y2 iaitu 8 tolak dengan 3 per dengan 2 tolakkan dengan negatif 10. Jadi kita akan tulis 8 tolak 3 per dengan 2 tolak negatif 10. Kecerunannya adalah 5 per 12. Seterusnya kita kena dapatkan pula nilai C. Untuk dapatkan nilai C, kita guna rumus umum bagi persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. M kita dah dapat 5 per 12. Kemudian kita gantikan nilai X dan nilai Y. Untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y, kita lihat pada rumah Nina. Sebab kita nak dapatkan garis rumah Nina ke sekolah. Jadi di sini Y adalah 3, X adalah 2. Kita gantikan saja dalam persamaan ini. Iaitu 3 sama dengan M terdapat tadi 5 per 12 darab dengan X iaitu 2 tambah dengan C. Kemudian kita terus tekan kalkulator. Caranya adalah kita tekan 3, kita tekan alpha, calculate. Kemudian kita tekan 5 per 12. Kemudian darab dengan 2. Kemudian tambah C. C kita akan gantikan dengan X. Kemudian dia tekan shift, tekan calculate, dia tekan sama dengan. Dan untuk dapatkan jawapan dalam pecahan, kita tekan answer sama dengan, kita dapat 13 per 6. Jadi C sama dengan 13 per 6. Kemudian jawapan akhir, kita gantikan nilai M dan juga nilai C. Yang kita dapat tadi iaitu Y sama dengan M 5 per 12 X tambah dengan C 13 per 6. Jawapan kita untuk soalan B 2 Roman. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A ternyatakan persamaan garis lurus terdapat 1 markah. Kemudian untuk soalan B 1 Roman ternyatakan nilai H terdapat 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan B, 2 Roman, kita dapatkan nilai M kecerunan terdapat 1 markah. Kemudian kita dapatkan nilai pintasan paksi Y iaitu C 1 markah dan tergantikan untuk jawapan akhir terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 5 markah. Baiklah, seterusnya terlihat soalan yang ke-8 iaitu soalan bernombor 8. Jadual 2 menunjukkan keputusan matematik kelas 5 yakin. Diberi bahawa kebarangkalian murid yang gagal ujian itu ialah 1/3 dan bilangan murid perempuan yang lulus ialah 2 kali bilangan murid yang lulus ujian itu. Cari nilai X dan juga nilai Y. Baiklah, di sini kita dapati bahawa diberi bahawa murid yang gagal ujian adalah 1/3. Jadi kita lihat murid yang gagal di sini, kita ada lelaki 7, kemudian perempuan 5. Jadi 7 tambah 5, kita akan dapat 12. Jadi untuk mendapatkan kebarangkalian, kita akan ambil jumlah gagal per dengan jumlah keseluruhan. Jadi jumlah gagal kita ada 12 orang, kita per saja dengan jumlah keseluruhan yang ada di sini. Jadi jumlah keseluruhan kita akan tambah X tambah 7 tambah Y tambah 5. Jadi kita akan dapat 12 tambah X tambah Y keseluruhannya. Sama dengan kebarangkaliannya adalah 1/3. Jadi kita boleh tulis seperti ini. 1/3 ini sama dengan 12 per 12 tambah X tambah Y. Kemudian kita akan buat darab silang. 12 darab dengan 3, 1 darab dengan 12 tambah X tambah Y. Jadi kita akan dapat 36 sama dengan 12 tambah X tambah Y.
Kemudian seterusnya, bila kita lihat di sini, nilai Y ini adalah merupakan murid perempuan yang lulus. Diberi di dalam soalan, bilangan murid perempuan yang lulus ialah 2 kali bilangan murid lelaki yang lulus. Kalau murid lelaki yang lulus adalah X, kemudian di sini dinyatakan murid perempuan yang lulus adalah Y. Kemudian diberi bilangan murid perempuan yang lulus 2 kali ganda daripada bilangan murid lelaki. Jadi bermaksud Y ini persamaan dengan 2X. Disebabkan lelaki lulus adalah X, perempuan 2 kali ganda bermaksud 2X. Jadi untuk nilai Y ini kita akan gantikan dengan 2X. Itu 36 sama dengan 12 tambah X tambah dengan 2X. Kemudian kita boleh permudahkan, kita akan dapat 36 sama dengan 12 tambah 3X. Kemudian kita kena dapatkan nilai X ini. Di sini kita boleh terus tekan kalkulator. Kita akan tekan 36 alpha calculate 12 tambah 3X. Kemudian kita tekan shift calculate, dia tekan sama dengan. Jadi kita akan dapat nilai X di sini adalah 8. Kemudian soalan bertanyakan cari nilai X dan Y. Jadi nilai X kita dah dapat 8. Kemudian nilai Y pula, Y itu adalah murid yang lulus, murid perempuan yang lulus. Dan murid perempuan yang lulus adalah 2X. Jadi 2 kali 8. Jadi Y kita akan dapat 16. Kemudian dari segi pemberian markah, kita menulis hubungan kebarangkalian di sini, kita dapat 1 markah. Kemudian kita nyatakan dalam bentuk persamaan linear, terdapat 1 lagi markah dan terdapat nilai X 1 markah dan nilai Y 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah 4 markah. Kita teruskan lagi dengan melihat soalan bernombor 9. Muaz bekerja sebagai seorang pegawai sains di sebuah hospital. Pendapatan dan perbelanjaan bulanannya masing-masing ialah 3,200 dan 1,950. Dia merancang untuk membeli sebuah motosikal yang berharga RM14,400 secara tunai dalam tempoh setahun. Adakah Muaz akan mencapai matlamat keuangannya? Jelaskan. Di sini kita kena mendapatkan aliran tunai bagi Muaz terlebih dahulu. Iaitu kita ambil pendapatan 3,200 ditolak dengan perbelanjaan RM1,950. Jadi kita di sini kita akan dapat RM1,250. Jadi bermaksud setiap bulan Muaz boleh menyimpan sebanyak RM1,250. Kemudian adakah dia boleh membeli sebuah motosikal yang berharga RM14,400 dalam tempoh setahun? Ini bermaksud kita kena darabkan RM1,250 ini dengan 12 bulan. Dan kita akan dapat RM15,000. Ini bermaksud dalam tempoh setahun, Muaz boleh menyimpan sebanyak RM15,000. Dalam arti kata yang lain, Muaz dapat mencapai matlamatnya untuk membeli motosikal tersebut. Jadi kita boleh tulis di sini, mencapai matlamat. Simpanannya melebihi harga motosikal. Selanjutnya terlihat soalan bahagian B. Joseph merupakan seorang pensyarah muda di sebuah kolej swasta dan dia menerima pendapatan bulanan sebanyak RM4,000. Ketika waktu lapang, dia bekerja sebagai tutor persendirian dan pemandu e-panggilan. E-panggilan ini merupakan e-hailing. Itu seperti Grab, Uber, Maxims, MyCar dan sebagainya. Pada suatu bulan tertentu, Joseph mempunyai perbelanjaan tetap dan tidak tetap sebanyak RM3,200. Jika Joseph mempunyai aliran tunai positif sebanyak RM1,850 pada bulan tersebut, hitung pendapatannya yang diperoleh daripada kerja sambilan. Baiklah, di sini diberi nilai aliran tunai positif sebanyak RM1,850. Untuk mendapatkan aliran tunai, kita kena ambil pendapatan tolak dengan perbelanjaan. Jadi pendapatan tetapnya di sini adalah RM4,000. Kemudian tertambah dengan pendapatan tidak tetap hasil daripada tutor persendirian dan juga pemandu e-panggilan tadi. Kita letakkan sebagai X sebab kita nak cari nilai ini. Kemudian kita tolak dengan perbelanjaan
yang Joseph buat, iaitu perbelanjaan tetap dan tidak tetapnya adalah sebanyak RM3,200. Kita tolak 3,200 di sini. Dan kita akan dapat aliran tunai positif sebanyak RM1,850. Jadi untuk mendapatkan nilai X, kita terus tekan kalkulator saja sebab kita dah tulis persamaannya. Kita tulis 4,000 tambah dengan X tolak dengan 3,200. Kemudian kita tekan alpha calculate sama dengan kita tekan 1850. Kemudian tekan shift, tekan calculate, kita tekan sama dengan. Jadi kita dapat nilai X adalah RM1,050. Jadi pendapatan yang diperoleh daripada kerja sambilan adalah RM1,050. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita menghitung nilai simpanan yang dapat disimpan oleh Muaz dalam tempoh setahun, iaitu RM15,000, terdapat 1 markah. Kemudian kita menyatakan bahawa matlamat Muaz tercapai, terdapat 1 lagi markah. Dan untuk soalan bahagian B, kita menulis dalam bentuk persamaan, kita dapat 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 4 markah. Dan seterusnya kita ke soalan yang terakhir, ke soalan bernombor 10. Nombor 3 menunjukkan taburan kekerapan markah bagi sekumpulan murid. Soalan A. Diberi bahawa markah min ialah 55.6. Cari nilai M. M di sini merupakan bilangan murid antara markah 50 sehingga 54. Dan kita lihat di sini, ini merupakan data terkumpul. Dia ada selang kelas. Untuk mendapatkan min bagi selang kelas, kita kena ambil jumlah Fx per dengan jumlah F. Jadi untuk itu, kita kena dapatkan titik tengah bagi selang kelas markah ini. Tambah satu lagi sini titik tengah. Itu 40 sehingga 42. Titik tengahnya adalah 42. Cara untuk mendapatkan titik tengah, kita ambil 40 tambah dengan 44. Dan kita bahagi dengan 2. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat 42. Itulah seterusnya untuk titik tengah untuk kelas-kelas yang berikutnya. Di sini, kelas yang pertama kita dapat 42, kelas yang kedua 47, seterusnya 52, 57, 62 dan 67. Jadi untuk mendapatkan min kita gunakan rumus sigma fx per dengan sigma f. Iaitu min di sini diberi 5.6 sama dengan kita ambil titik tengah masing-masing, itu 42 darab dengan kekerapannya 3 tambah dengan 47 darab 6 tambah 52m tambah 57 16 tambah 62 10 dan tambah 67 4 terbahagi dengan jumlah keseluruhan bilangan murid di sini, iaitu 3 tambah 6 tambah M tambah 16 tambah 10 dan tambah 4. Kemudian kita boleh terus tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai M sama dengan 11. Jadi M sini ada 11. Baiklah, soalan bahagian B, hitung variance bagi taburan itu. Baiklah, untuk dapatkan variance kita guna rumus variance, iaitu sigma kuasa 2 sama dengan sigma fx kuasa 2 per dengan sigma f dan tolak dengan x bar kuasa 2, iaitu min kuasa 2. Jadi kita akan masukkan nilai-nilainya. Nilai yang pertama adalah 42 kuasa 2 kan. Kemudian darabkan dengan kekerapannya 3 tambah 47 kuasa 2 darab 6 tambah 52 darab dengan 11. Jadi M terdapat 11, diganti dengan 11. Dan tambah lagi 57 kuasa 2 16 tambah 62 kuasa 2 10 tambah 67 kuasa 2 4 terbahagikan dengan jumlah keseluruhan tadi 3 tambah 6 tambah 11 tambah 16 tambah 10 tambah 4.
Kemudian kita tolak dengan min kuasa 2, iaitu 55.6 kuasa 2. Sini kita terus tekan kalkulator. Pastikan bila kita tekan kalkulator, kita masukkan nilai yang tepat. Kadang-kadang mungkin kita terleka, kita terganti nilai. Okey, kemudian di sini kita akan dapat nilainya adalah 1051/25. Ataupun kita boleh tulis dalam bentuk perpuluhan 42.04. Baiklah, seterusnya dari segi pemberian markah. Untuk soalan 10A, kita masukkan nilai-nilai di dalam rumus dengan betul nilainya, terdapat 2 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan bahagian B, kita masukkan nilai-nilai yang betul di dalam rumus, terdapat 2 markah dan jawapan akhir terdapat 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 6 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Jika kamu dapati ada pembetulan yang perlu dibuat daripada hasil perbincangan kita pada kali ini, bolehlah tuliskannya pada ruangan komen. Baiklah, sekian, terima kasih, jumpa lagi dan selamat belajar.